Kami tetap bersyukur kerana diberi peluang menjadi penghuni dunia moden. Sekurang-kurangnya, kami mengenali kereta. Kalau tidak, untalah kenderaan kami. Jarak dari St. Catherine ke Ras Muhammad melebihi 300 km. Perjalanan pasti panjang, melebihi 4 jam. Pada 6 Oktober 1973, peperangan Mesir-Israel tercetus. Perang tamat dengan pengisytiharan gencatan senjata. Hasil perjanjian Camp David, Mesir memperolehi semula kawasan Sinai ini. Sebelumnya, kawasan ini dikuasai Israel. Kami bersyukur kerana berpeluang menziarahi kawasan bersejarah ini. Terbayang di mata betapa dahsyatnya peperangan. Manusia bunuh manusia, mayat bergelimpangan, darah mengalir pantas. Di kampung halaman, suara tangisan istri yang menjadi janda dan anak yatim. Itulah tradisi peperangan. Peperangan itu pemusnahan. Perang ciptaan manusia. Apapun bagi rakyat Mesir, peperangan itu penting. Tanpanya tiada bumi Sinai untuk mereka. Selalunya, dua nikmat terbesar dilupai manusia. Negara yang aman dan tubuh badan yang sehat. Umat yang sehat di negara yang aman akan mencipta kemajuan. Ilmu manusia ibarat setitis air lautan di hujung jarum. Ilmu manusia amat terbatas. Suatu ketika dahulu, kawasan pertemuan dua lautan ini menjadi pentas pengajaran betapa terhadnya ilmu manusia. Di antara kisah ajaib Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah mengenai seorang hamba yang diberi ilmu laduni. Ilmu laduni ialah ilmu yang diajar terus daripada Allah. Pada suatu ketika, Nabi Musa AS berpidato di hadapan kaumnya Bani Israel. Dia berdakwah mengingatkan mereka kurnia dan nikmat Allah. Nabi Musa menyuruh mereka mengimbangi anugerah ilahi dengan syukur dan pelaksanaan ibadah yang tulus, menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nabi Musa menjelaskan, mereka yang beriman, taat dan bertakwa akan menerima pahala dan balasan syurga, manakala yang mengingkari nikmat Allah dibalas siksa dan api neraka. Ketika berpidato kepada kaumnya, Nabi Musa alaihissalam ditanya, siapakah hamba Allah yang lebih mengetahui darinya? Spontan, Nabi Musa alaihissalam menjawab, tiada sesiapa. Lalu, Allah utuskan malaikat mendidik Nabi Musa alaihissalam dengan memberitahunya untuk pergi ke pertemuan dua laut menemui seorang hamba Allah yang lebih berpengetahuan darinya. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Musa dengan menghantar malaikat Jibril memberitahunya ada seorang hamba Allah yang lebih mengetahui daripadanya. Nabi Musa diperintah membawa seekor ikan di dalam bakul. Nabi Musa diberitahu dia akan menemui hamba Allah itu di suatu tempat di mana ikan itu hilang dari bakul. Kisah ini diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Ayat ini dimulakan dengan Musa alaihissalam menyatakan kepada seorang pemuda, beliau akan meneruskan perjalanan mencari hamba Allah yang dimaksudkan Allah itu.
Nabi Musa akan meneruskan pencarian walaupun mengambil masa bertahun-tahun sehinggalah dia sampai ke pertemuan dua laut. Ulama berpendapat pemuda yang bersama Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Di dalam perjalanan itu, mereka berehat sebentar berhampiran sebuah batu besar. Mereka pun meletakkan bakul yang dibawa di atas batu itu. Tiba-tiba, ikan di dalam bakul melompat keluar lalu masuk ke dalam laut. Yusha terkejut dan hairan, tetapi beliau tidak memberitahu Nabi Musa yang sedang tidur. Mereka meneruskan perjalanan sehinggalah mereka terasa lapar. Apabila Nabi Musa meminta Yusha alaihissalam menyediakan makanan, barulah Nabi Yusha memberitahu Nabi Musa ikan di dalam bakul itu telah melompat keluar dan masuk ke dalam laut. Nabi Musa pun berkata, tempat itulah yang dicarinya. Mereka pun berpatah balik ke tempat kejadian itu, dan disitulah Nabi Musa bertemu dengan hamba soleh yang dimaksudkan Allah. Ulama berpendapat hamba Allah itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Raks Muhammad di penghujung selatan semenanjung Sinai. Di Raks Muhammad, air dari Teluk Aqabah di timur dan Teluk Suez di barat bertemu. Kami menyelami dunia samudra. Allah Maha Bijaksana. Dan seandainya segala pohon di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Untuk mempelajari apa jua ilmu, kita perlu bersabar. Nabi Khidir memberi syarat kepada Nabi Musa supaya tidak bertanya sesuatu sehinggalah Nabi Khidir memberitahunya. Nabi Musa bersetuju dengan syarat itu. Dalam pengembaraan itu, Nabi Khidir membocorkan perahu yang ditumpang, membunuh seorang kanak-kanak lelaki dan memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh tanpa mengambil upah. Perilaku Nabi Khidir tidak disenangi Nabi Musa alaihissalam. Hakikatnya, apa yang dilakukan Nabi Khidir berpandukan ilmu laduni yang diberi Allah kepadanya, yaitu mengetahui sesuatu sebelum ia berlaku. Nabi Khidir menjelaskan dia membocorkan perahu itu supaya ia kelihatan cacat. Dengan itu, ia tidak dirampas raja yang zalim. Nabi Khidir berbuat demikian karena simpati kepada pemiliknya, seorang nelayan yang soleh dan miskin. Nabi Khidir membunuh budak lelaki itu pula kerana baginda tidak mahu anak tersebut apabila dewasa nanti menyesatkan ibu bapanya yang beriman. Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah itu pula supaya harta yang tersimpan di bawahnya sampai ke tangan pemiliknya, yaitu 2 anak yatim. Akhirnya Nabi Musa meminta kata nasihat daripada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir tidak keberatan memenuhi permintaan Nabi Musa. Nabi Khidir menganjurkan Nabi Musa belajar ilmu untuk beramal. Menurutnya lagi, Allah suka kepada ketaatan hambanya, tetapi Allah juga mengetahui kesahihan ketaatan itu. Banyak pengajaran dapat ditimba daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Antaranya, kita digalakkan mengembara mencari ilmu dengan apa cara sekalipun. Burung-burung berkicauan pada pagi dan petang bertasbih memuji Allah. Di masa yang sama mengejutkan manusia bangun bertasbih. Dan dirikanlah sembahyang pada 2 bahagian siang dan pada ketika berampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Perintah Allah yang demikian adalah peringatan bagi orang yang mahu beringat. Maha suci Allah, tidak engkau cipta semua ini dengan sia-sia. Allah tidak mencipta jin dan manusia, melainkan untuk beribadah menyembahnya.
Bagi orang beriman dan bertakwa, beribadah kepada Allah adalah suatu nikmat. Dirikanlah olehmu sembahyang sesudah gelincir matahari hingga waktu gelap malam dan sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu disaksikan, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan pagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat terpuji. Kami meninggalkan Raqs Muhammad meneruskan pengembaraan. Pengembaraan adalah pembuka minda. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta perhatikan bagaimana Allah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal kejadiannya. Kemudian Allah memulakan ciptaan itu semula dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas setiap sesuatu. Pengembaraan pencetus wawasan. Imam Syafi'i pernah menulis, yang berilmu dan berbudaya, hidupnya tidak hanya pada satu tempat. Suatu kedamaian baginya meninggalkan negara dan mengembara. Oleh itu mengembaralah engkau, nescaya akan dapat ganti yang ditinggalkan. Dan bekerja keraslah, kerana nikmat hidup dikecapi hanya mereka yang bekerja keras. Imam Syafi'i menambah lagi, aku melihat air yang bertakung itu rosak. Sekiranya ia mengalir, akan jernih. Sekiranya ia terus bertakung, akan rosak. Seketul bijih di tempatnya bagaikan seketul tanah. Gaharu di tempatnya hanyalah sebatang kayu api. Sekiranya ia meninggalkan tempatnya, kedudukannya begitu tinggi. Sekiranya ia meninggalkan tempatnya, ia mulia bagaikan seketul emas. Jalan-jalan menuju syurga perlu direntasi pengembara. Kalau tidak kerana sikap suka mengembara umat Islam terdahulu, nescaya kita masih bukan beragama Islam. Islam tersebar oleh sikap umatnya yang tidak gentar merentas padang pasir, meredah lautan, mengembara menuju destinasi, menyebar agama yang suci. Tugas Rasulullah perlu disambung. Agama suci ini perlu dikembangkan. Kebahagiaan dunia akhirat bukan milik persorangan, ia perlu dikongsi bersama. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, tiada beza di antara orang-orang Arab dan bukan Arab kecuali dengan takwa. Pendakwah dahulu kala memahami semua ini. Hari ini ummah Nusantara menikmati hasil perjuangan itu. Kita bersyukur Allah memilih kita di antara mereka yang menikmati nikmatnya. Pengembara dalam Islam diberi pelbagai kemudahan. Kesulitan dan kesusahan mereka mendapat perhatian. Si musafir diberi simpati oleh Allah. Dalam melaksanakan ibadah sembahyang, 4 rakaat sembahyang fardu boleh dipendekkan kepada 2 rakaat. Zuhur dan Asar boleh dihimpun atau dijamakkan. Begitu juga Maghrib dan Isya. Si musafir boleh menggantikan ibadah puasa Ramadan pada hari yang lain. Di masa ketiadaan air untuk bersuci, debu tanah menjadi pengganti. Si musafir menghadapi kesukaran boleh dibantu dari pendapatan zakat. Bagaimanapun, segala keringanan itu hanyalah untuk pengembaraan yang bukan ke jalan maksiat. Pengembaraan memperlihatkan keagungan Tuhan. Dialah menurunkan hujan dari langit, sebahagian daripadanya untuk minuman kamu, dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok untuk kamu melepaskan binatang ternak makan padanya. Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu
tanaman dan pokok zaitun dan tamal serta anggur dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda bagi kaum yang mahu berfikir. Sedar tidak sedar, kami tiba di Hammam Musa. Nabi Musa alaihissalam juga seorang pengembara. Tanpa pengembaraan, sudah pasti mata air ini tiada dinamakan Hammam Musa. Hammam Musa terletak di barat daya semenanjung Sinai. Dalam usaha menegakkan kebenaran, suatu hari Nabi Musa alaihissalam memukul seorang Qibti dengan tangannya. Tetapi ajal Qibti itu telah sampai, dia rebah dan mati. Selepas peristiwa itu, Musa alaihissalam mengambil keputusan mengembara ke Madian di Jordan. Nabi Musa menetap di sana bersama istrinya serta bapa mertuanya Nabi Syuaib alaihissalam selama 10 tahun. Selepas itu Nabi Musa pulang ke Mesir dan menerima wahyu di Wadil Muqaddas. Allah melantik baginda menjadi rasul. Sebagai rasul, Nabi Musa dikehendaki menyeru kaumnya ke jalan Allah. Nabi Musa bersama abangnya Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun marah selepas gagal dalam perdebatan dan tewas kepada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan tenteranya memburu Nabi Musa sehinggalah ke Laut Merah. Dengan mukjizat diberi Allah, Laut Merah terbelah dengan pukulan tongkat Musa alaihissalam. Baginda dan Bani Israel menyusurinya dan selamat sampai ke seberang, tetapi Fir'aun serta tenteranya maut. Selepas terselamat, Musa dan kaumnya mengembara di Sinai dalam perjalanan menuju Palestin tempat asal Bani Israel. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah melindungi pengembara di Gurun Sinai yang kontang itu. Uyun Musa atau mata air Musa dialirkan Allah ke bumi hasil pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam ke atas batu. Semasa di Tur Sinai, Musa bermandi-manda di sebuah mata air. Disinilah dikatakan tempatnya Hammam Musa. Manusia perlukan air. Begitu juga tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Air keperluan semua yang hidup. Air tiada bentuk, namun air berperanan membentuk aliran sejarah. Air disebut dalam beberapa kisah para anbiya. Siti Hajar bersama anaknya Ismail diberi Allah mata air Zam-Zam, dan daripada peristiwa itu Mekah didiami manusia. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya setelah diperintah Allah mandi dan bersuci di sebuah perigi. Sewaktu kecil, Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Nabi Musa dan Nabi Hajar bertemu di pertemuan dua laut. Putri Nabi Syuaib berkahwin dengan Nabi Musa setelah baginda membantunya memberi air kepada kambing peliharaannya. Allah juga menggunakan air menghukum hambanya yang derhaka. Kaum Nuh dibinasakan dengan banjir besar. Fir'aun dimusnahkan dalam air. Air juga berperanan bagi umat Islam sebagai bahan bersuci, istinja, hadas besar dan hadas kecil, kesemuanya menggunakan air. Pada air ada tanda kebesaran Allah bagi yang mahu berfikir. Tiada sesuatu hidupan pun boleh hidup tanpa air. Allah mengalirkan mata air di Hammam Musa ini bagi kegunaan harian Nabi Musa alaihissalam. Bumi ini permai.
Ia hamparan bagi manusia. Bumi dipenuhi dengan bahan bersuci, iaitu air dan debu tanah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bahawa Allah mencipta bumi dan bahan bersuci untuk umat Islam. Mereka boleh bersembahyang di mana sahaja kerana alat bersuci pun boleh diperolehi di mana jua. Manusia dicipta untuk beribadah kepada Yang Maha Esa. Allah berfirman dalam surah Tin ayat 1 hingga 4. Mafhumnya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah yang aman, sesungguhnya kami mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kembara, kami teruskan ke Bukit Sinai. Masa terus beredar. Kita adalah warga bumi ini yang berputar bersama planet lain di atas paksinya, mengembara di cakrawala. Sesungguhnya, pengembaraan dan manusia tidak boleh dipisahkan, kerana kehidupan adalah suatu pengembaraan.